Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Sarawak. Mari kita dengarkan paparan utama Awani Sarawak untuk hari ini. Saya rasa sebab rakyat dah biasa dengan PKP, jadi mereka tak rasa perlu panic buying. Aktiviti ekonomi di Kota Sentosa berjalan seperti biasa. Satu kematian, satu kes baru COVID-19 di Kuching. Awani Sarawak, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Satu kes kematian, satu kes baru dicatatkan di Sarawak pada Ahad. Kedua-duanya di daerah Kuching. Kes kematian adalah yang ke-19 di Sarawak dan ke-124 di Malaysia. Mangsa merupakan wanita warga tempatan berusia 63 tahun dan beralamat di Samariang Baru. Kes baru pula merupakan lelaki warga tempatan yang bekerja sebagai petugas kesihatan di fasiliti perubatan dalam kluster Sentosa. Ini menjadikan jumlah di dalam kluster ini adalah seramai 21 orang. Sementara itu, 2 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes yang telah sembuh dan discharge 563 orang. Seterusnya, keadaan di sekitar Bandaraya Kuching kekal tenang. Tiada kekecohan pembelian panik seperti sebelum ini. Pengalaman serta adaptasi kelaziman baru secara tidak langsung mempersiapkan mereka berdepan dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Demi menyelamatkan keadaan diri kita sendiri dan khususnya warga kampung ataupun warga emas khususnya lah, harus bersedia dan harus patuh dengan keadaan yang telah yang tidak kita ingini berlaku untuk kali yang kedua. Tapi kita harus bersedialah. Saya rasa sebab rakyat dah biasa dengan PKP, jadi mereka tak rasa perlu panic buying. Sebab mereka dah biasa selama berminggu-minggu macam mana nak dapatkan keperluan asas, macam mana nak menyelesaikan urusan-urusan bank secara online. Jadi saya rasa tak ada masalah. Sementara itu, orang ramai diharap celik maklumat dan sentiasa ambil peduli perkembangan semasa. Ini kerana ada yang sudah mula kembali kepada normal lama, termasuk tidak lagi mempraktikan penjarakan sosial dan mengabaikan penggunaan pelitup muka. Orang awam harus nangga TV ya. Mungkin setidaknya si tangga TV, jadi si tahu apa perkembangan di luar tu. Jadi harap kita orang berhati-hati, jaga jarak sosial, pakai topeng muka. Sebab takut juga menjadi gelombang kedua lagi. Sementara itu, tinjauan kru Awani Sarawak di Kota Sentosa mendapati rata-rata aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Kedai makan, pasar dan premis berhampiran dengan Hospital Sentosa dalam lingkungan jarak 1 hingga 10 km radius masih dikunjungi orang awam. Dari sudut pematuhan SOP pula, ia masih dipraktikkan yang mana orang awam menggunakan pelitup muka selain mengamalkan penjarakan sosial. Malah tinjauan di sekitar Hospital Sentosa yang diarahkan tutup, pergerakan dilihat terhad hanya kepada petugas hospital berkenaan sahaja. Bagaimanapun, beberapa pusat penjaja sekitar kawasan itu turut menjalani proses sanitasi bagi memastikan gerai-gerai mereka dalam keadaan bersih dan selamat.
Manakala sekolah di sekitar kawasan itu juga masih menunggu keputusan dan arahan lanjut JPBN Sarawak sama ada dibenarkan beroperasi atau sebaliknya. Saya nampaklah banyak tidak pakai mask, banyak tidak cuci tangan juga. Kedai kopi, social distancing pun ada kurang. Ini tidak bagus. Saya rasa kita sebagai orang Sarawak ini, walaupun tidak ada banyak orang mati, tapi mesti mau jaga-jaga. Kalau sekarang sudah dekat mau jadi red zone sudah. Itu merupakan situasi yang dilihat oleh pengerusi Majlis Pemadaran Padawan Loh Ke Chiang. Ia tidak dibiarkan begitu saja. Penguatkuasaan pematuhan SOP sentiasa diperhebat di Padawan. Tiada kompromi bagi yang ingkar selain hukuman menanti mereka. Dalam pada itu, keputusan di peringkat JPBM Negeri Sarawak akan menjadi tunjang utama MPP sebagai garis panduan penguatkuasaan yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat ini. Apa yang Sarawak Disaster Management Committee buat, apa keputusan yang buat, MPP dengan lain agensi enforcement akan enforce. Ya. Dan ini hari kita pun faham juga SDMC akan ada satu meeting ya, untuk meneliti lagi keadaan COVID ini dalam Sarawak. Kerjasama antara polis, ATM, JPBM Negeri Sarawak serta pemimpin tempatan akan menguatkan lagi usaha pematuhan dalam semua peringkat lapisan masyarakat. Jangan lalai, sebaliknya terus ambil serius mengenai penularan COVID-19. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan Kesihatan UNIMAS, Profesor Madya Dr. Hilmi Hazmi berpendapat, mengikut keadaan semasa, langkah keselamatan perlu dipraktikkan dengan betul oleh masyarakat setempat. So, sementara sekarang ini, kita apa yang perlu masyarakat lakukan adalah memastikan supaya semua aktiviti yang telah disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan seperti 3W dan juga mengamalkan menjauhkan 3S, sempit, sesak dan juga sembang dekat dan sebagainya perlu diperketat di mana-mana saja, di mana-mana premis yang kita pergi. Kita melihat bahawa SOP ini nampak gayanya telah dijalankan dengan baik, telah dijalankan nama pelanggan-pelanggan yang masuk memang kena ambil nama, ambil suhu dan sebagainya, tetapi pelanggan yang masuk juga pun memakai mask dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya adalah kualiti kepada pelaksanaan tersebut. Contohnya ada yang memakai mask, tapi adakah mask tersebut digunakan dengan cara yang betul? Ada tak ia melitupi kedua-dua hidung dan juga mulut? Ada tak mask tersebut ditukar mungkin sekali dalam masa 2-3 hari ataupun apabila ia basah ataupun ia telah digunakan sepanjang 1 minggu? Dan dari segi penjarakan pula memang penjarakan telah dilakukan kurang-kurangnya 1 meter, tapi bagaimana dengan kualiti penjarakan tersebut? Jadi ini yang menjadi walaupun kita telah melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mengelak, tapi adakah kualiti yang dilakukan tersebut adalah bagus ataupun tidak? Mengulas lanjut, Dr. Helmi meminta masyarakat dan pihak berkuasa lebih cermat dalam pelaksanaan SOP. Ini termasuk pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Adakah ia dipraktikkan dengan betul? Maklumat ini dah disampaikan kepada golongan sasaran yang mungkin terkeluar daripada arus perdana. Sebagai contoh, golongan luar bandar, golongan warga emas yang mungkin tidak mendapat maklumat ini dengan secukupnya. Jadi kita perlu melihat ke arah tersebut supaya kita boleh memberikan maklumat ini dengan baik. InsyaAllah dengan maklumat yang berkesan ini kita akan dapat melihat perubahan attitude, dan perubahan kelakuan ke masyarakat untuk menghadapi norma baru dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, susulan peningkatan kes COVID-19 di Kuching, Diocese of Kuching ambil langkah segera tutup rumah ibadat. Bagaimanapun, Badan Pengendali Gereja itu ada alternatif buat pengandut Kristian untuk bersembahyang. Upacara Misa hari Minggu diteruskan dengan penstriman secara digital secara langsung menerusi media sosial. Ya, pada 2 hari yang lepas, Bishop Diocese of Kuching, Right Reverend Dato' Donald Juti
kami mengambil keputusan bermula hari inilah 26 hari bulan 7, gereja di kawasan Kuching semua ditutup. Jadi tidak ada sembahyang di gereja, congregational worship di gereja pada hari ini. Di Pedawan, Kuching hinggalah Kalunduk, semua ditutup. Kota Semarahan juga. Jelasnya, institusi gereja juga main peranan penting sampaikan maklumat kesedaran buat orang awam. Khutbah keagamaan melalui penseriman langsung turut menitipkan pesanan bagi kekang COVID-19. Masih ramai juga orang pergi ke tempat-tempat awam yang dihadiri oleh orang ramai itu. Jadi kita mengingati mereka supaya coba elakkanlah kalau tidak ada barang-barang yang penting, keperluan yang penting untuk dibeli ke Tambahnya, operasi gereja Anglikan di luar daerah Kuching, Padawan dan Semarahan masih diteruskan seperti biasa. Berbekalkan semangat ingin menabur bakti di tempat sendiri, 2 anak muda Padawan menaungi agensi kebajikan dinamakan Warming Up. Agensi ini menyantuni masyarakat, terutamanya yang kurang bernasib baik. Ia termasuk golongan kelainan upaya OKU dan ibu tunggal. Jeff Wee Hung Yi, 28 dan Tan Pei Chin, 27 bersama rakan mereka mendekati golongan petani di Padawan. Mereka membeli hasil tani dan diberikan sebagai sumbangan kepada golongan sasar yang disenaraikan. Usaha ini mungkin nampak kecil, namun sangat bermakna kepada penerimanya. So, apa yang kami buat ialah kami pergi kampung-kampung area, tolong mereka orang ambil itu sayur, beli dengan mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada macam middleman. So, lepas tu kami ambil pergi town area untuk macam jual pergi ke itu macam orang-orang dan untuk macam golongan yang orang berupaya dan macam single mother dan macam daycare worker, semua ini ialah mereka pun susah juga dekat PKP. Setakat ini 160 pek bekalan makanan serta hasil tani telah diagihkan mengikut fasa serta tempat oleh 2 anak muda ini. Bagi salah seorang penerima, Chang Lian Fah, pemberian ini sedikit sebanyak meringankan bebannya yang turut menjaga anak OKU berusia 25 tahun. Saya sebenarnya ibu tunggal. Saya kerja jual mi atas sini, atas market. Saya untuk saya punya anak lah. Itulah kalau dia orang dapat tolong lagi bagus. Tidak juga apa-apa, tolong-tolong sikit lah. Saya banyak-banyak terima kasih untuk dia orang tolong, ada hati tolong lah. Sumbangan dari Warming Up ini disampaikan pengerusi Majlis Daerah Padawan, Lo Kie Chiang, di Dewan SK Chung Hua Batu 10, Padawan pada Ahad. Ya, laporan itu mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Asim Hassan dan kita jumpa lagi.